Dalam keadaan keselamatan penduduk Muslim Mekah semakin terancam, Rasulullah SAW telah memerintahkan golongan Muslim untuk mula berhijrah ke Madinah, manakala baginda akan turut serta kemudian apabila mendapat keizinan dari Allah. Para pembesar Mekah semakin tidak senang dengan perkembangan Islam dan mereka mula berbincangkah tindakan yang harus dilakukan. Mereka juga tidak senang dengan perpindahan orang-orang Islam ke Madinah. Maka, mereka telah mengadakan suatu pertemuan di Darul Nadwah bagi membincangkan bagaimana untuk menyekat perkembangan Islam. Turut hadir adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalif, Abu Sufyan dan beberapa orang pembesar dari beberapa puak. Dalam perbincangan tersebut, ada yang mencadangkan untuk menangkap dan memenjara baginda. Tetapi ada yang membantah kerana pasti akan ada pengikutnya yang akan berusaha membebaskannya. Ada yang mencadangkan agar baginda dihalau dari Mekah. Namun, ada yang tidak bersetuju kerana khuatir baginda yang sangat berkebolehan berdakwah kepada orang lain dan dia akan mendapat lebih ramai pengikut dan akan kembali. Maka akhirnya mereka memilih untuk membunuh baginda sahaja sebagai jalan penyelesaian. Bagi menghalang tindak balas dari Bani Hashim dan kelompok yang mempertahankan Rasulullah SAW, mereka telah merancang agar setiap puak di Mekah menghantar wakil untuk membunuh Rasulullah SAW agar sukar untuk Bani Hashim untuk bertindak balas. Maka berkumpullah 12 orang wakil pembunuh pada malam yang telah dirancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Baginda mengetahui rancangan jahat mereka dan telah menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat beliau. Ali tahu nyawanya dalam bahaya, tetapi sanggup melakukan demi keselamatan Rasulullah SAW. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Makkah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Surah Al-Anfal ayat 30. Pada malam itu, Rasulullah SAW telah keluar dari rumahnya dan dengan kuasa Allah, 12 orang pembunuh itu dijatuhkan perasaan mengantuk lantas tertidur. Rasulullah SAW dapat melepaskan diri, malah mengambil dan meletakkan debu pada setiap muka pembunuh-pembunuh itu tadi. Apabila mereka tersedar, mereka sudah mendapati Muhammad sudah pun tiada. Dan apabila mereka menyerbu rumah baginda, mereka hanya mendapati Ali yang tidur di tempat baginda. Dan kami jadikan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin ayat 9. Maka Rasulullah SAW telah pergi ke rumah Abu Bakar. Baginda menerangkan Allah telah memberi kebenaran untuk baginda berhijrah. Abu Bakar memohon untuk menemaninya dan apabila Rasulullah SAW bersetuju, Abu Bakar merasa amat gembira sehingga menitiskan air mata. Semasa baginda meninggalkan Mekah, baginda sempat berpaling memandang ke kota Mekah dan berkata, "Demi Allah, engkau adalah tempat yang paling dikasihi Allah, iaitu Mekah. Dan jika bukan kerana aku dihalau, pastinya aku akan tetap tinggal di sini." Ketika mereka meninggalkan Mekah, penduduk Mekah telah keluar untuk menjejaki Rasulullah SAW kerana mereka tidak mahu baginda berjaya keluar dari Mekah. Para pembesar Mekah telah menyediakan hadiah yang mewah, iaitu 100 ekor unta bagi sesiapa yang dapat menangkap baginda. Rasulullah SAW tahu dan telah menjangkakan mereka akan diburu. Oleh itu, baginda telah bertindak untuk keluar Mekah dengan mengambil jalan ke arah selatan. Sedangkan jalan yang biasa ke Madinah adalah ke arah utara. Ini bagi mengelirukan pihak musuh. Baginda dan Abu Bakar mengambil perlindungan di sebuah gua di Jabal Sur. Ramai penduduk Mekah yang telah keluar mencari baginda. Malah ada yang telah berada amat hampir dengan tempat persembunyian baginda di gua. Abu Bakar telah berkata, "Wahai Rasulullah SAW,
Sekiranya mereka menjenguk di bawah kaki mereka, mereka pasti akan menjumpai kita. Maka jawab Rasulullah SAW, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah, Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Mereka berlindung di situ selama 3 hari, dan apabila baginda mula bergerak, baginda telah mengambil jalan yang lain dan bukan laluan yang selalunya digunakan untuk ke Madinah. Pada ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan ke Madinah, ada seseorang yang telah memberitahu kepada seorang musyrikin Mekah yang bernama Suraqah pada suatu majlis bahawa dia ada terlihat beberapa orang sedang mengembara di laluan berhampiran persisiran pantai, dan ia berkemungkinan Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Suraqah bertindak menafikannya dan berkata itu adalah orang lain yang dikirimkan untuk sesuatu urusan. Tujuan Suraqah berkata begitu adalah kerana tidak mahu orang lain mengejar baginda, kerana beliau sendiri yang mahu mengejar baginda dan mendapatkan hadiah lumayan yang telah ditawarkan. Tidak lama kemudian, Suraqah meninggalkan tempat tersebut dan bergegas ke rumah, mendapatkan kuda beliau dan mula mengejar Muhammad. Suraqah sendiri meriwayatkan, ketika aku menghampiri Rasulullah SAW dan Abu Bakar, kuda tunggangannya tiba-tiba tenggelam di dalam pasir sehingga dia pun terjatuh. Kemudian Suraqah membuat cabutan nasib sama ada mahu meneruskan atau tidak. Walaupun cabutan nasib menyuruh beliau untuk tidak meneruskan, Suraqah tetap meneruskan kerana mahukan tawaran hadiah yang lumayan yang telah disediakan. Namun, perkara yang sama terjadi sekali lagi, yang mana kuda beliau tenggelam di dalam pasir dan Suraqah terjatuh sekali lagi. Apabila ia berlaku buat kali ketiga berturut-turut, Suraqah percaya Allah sedang melindungi orang-orang yang dikejarnya. Suraqah akhirnya melaung memanggil Rasulullah SAW, tetapi bukan untuk menangkapnya. Sebaliknya, memohon keamanan dan perlindungan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setuju memberi keamanan, malah telah menyuruh untuk dituliskan surat keselamatan kepadanya. Kemudian baginda menyuruh Suraqah agar kembali dan melemahkan sesiapa yang ingin mengejar mereka. Maka apabila Suraqah kembali ke Mekah, beliau berpesan kepada orang-orang Mekah bahawa mereka tidak akan dapat jumpa Rasulullah SAW dan melupakan sahaja niat mereka. Suraqah yang pada mulanya mahu menangkap Rasulullah SAW kini telah menjadi penjaga Rasulullah SAW pula. Rasulullah SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan dengan tenang, tapi melalui satu jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah yang ke Madinah. Dikatakan Rasulullah SAW telah mengupah seorang penunjuk jalan sepanjang perjalanannya ke Madinah. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar singgah di sebuah tempat milik Ummu Ma'bad. Beliau adalah seorang perempuan Badui yang berpindah randah di padang pasir. Mereka bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah kamu mempunyai apa-apa bekalan? Ketika itu bekalan Rasulullah SAW sudah habis. Ini kerana mereka tidak melalui jalan biasa, jadi tidak ada tempat untuk mendapatkan bekalan makanan. Kata Ummu Ma'bad, kalau ada padaku tidak payah kamu bertanya, aku akan berikan kerana ini kewajipan aku terhadap tetamu. Ummu Ma'bad berkata lagi, ini ada kambing, tapi kambing yang sudah tua dan tidak ada susu lagi. Rasulullah SAW meminta izinnya untuk memerah susu kambing itu.
Memang kambing itu sudah tidak ada susu, tetapi apabila Rasulullah SAW meminta izin, Ummu Ma'bad tidak menghalang. Bila Rasulullah SAW mula memerah, kambing itu pun dengan tiba-tiba mengeluarkan susu. Hasil susu kambing itu begitu banyak sekali sehingga penuh semua bekas yang ada pada Ummu Ma'bad. Rasulullah SAW dan yang lain minum susu tersebut. Ummu Ma'bad juga minum dan semua bekas makanan Ummu Ma'bad dipenuhkan. Setelah itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan. Apabila suami kepada Ummu Ma'bad pulang, dia lihat semua bekas penuh dengan susu. Dia pelik dan bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad, dari mana datang susu ini?" Ummu Ma'bad pun menceritakan tentang tetamu yang luar biasa yang datang membawa berkat. Apabila terus ditanya oleh suaminya, Ummu Ma'bad pun memberi gambaran rupa Rasulullah SAW dan sehingga hari ini boleh dikatakan gambaran Ummu Ma'bad adalah gambaran yang terbaik tentang rupa bentuk Rasulullah SAW. Ummu Ma'bad menceritakan rupa dia sungguh elok, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan rupawan. Bola matanya hitam legam, bulu matanya panjang. Suaranya agak serak-serak dan lehernya jinjang. Janggutnya lebat, matanya jelita bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung bertemu. Rambutnya hitam legam. Apabila dalam keadaan diam, dia tampak berwibawa. Bila berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari jauh dan amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya, tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan. Ucapannya bak untayan marjan. Perawakannya sedang, tidak dipandang remeh kerana pendek, tidak pula enggan mata memandangnya kerana terlalu tinggi. Dia bagai pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling mulia dari ketiga temannya yang lain. Teman-teman dia mengelilinginya. Apabila dia berbicara, mereka dengar memberi perhatian. Apabila dia memerintahkan sesuatu, mereka segera melayani dan mentaatinya. Dia tak pernah bermuka masam dan tidak membebel dalam ucapannya. Abu Ma'bad berkata, lelaki itu sudah tentu Muhammad yang sedang dicari oleh penduduk Mekah. Sekiranya aku bertemu beliau, aku akan lafaz setia padanya dan memeluk Islam. Apapun, Ummu Ma'bad sebenarnya telah pun menerima dan memeluk Islam. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, Rasulullah SAW telah sampai ke Quba, suatu tempat yang berhampiran dengan Madinah. Di sini Rasulullah SAW telah mendirikan masjid yang pertama. Baginda berada di situ selama beberapa hari. Kemudian baginda menuju ke Madinah yang mana penduduk Madinah telah mula menunggu sejak beberapa hari. Pada hari ketibaan, penduduk Madinah pada mulanya yang telah menunggu sejak awal pagi lagi, tetapi apabila masuk tengah hari dan kerana cuaca panas terik, mereka telah kembali ke rumah masing-masing. Namun pada ketika ketibaan, seorang Yahudi yang terlihat kedatangan Nabi lantas segera memanggil penduduk Madinah. Penduduk Madinah kesemuanya keluar menyambut baginda. Malah ia telah menjadi suatu keraian kerana gembiranya mereka menyambut Rasulullah SAW. Ada yang memanjat bumbung rumah untuk melihat kerana mereka sangat ingin tahu yang mana satu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu sedang menunggang unta beliau. Penduduk Madinah berebut untuk mendapatkan unta Rasulullah SAW kerana mereka mahu Rasulullah SAW pergi ke rumah mereka. Namun Rasulullah SAW memerintahkan agar dibiarkan untanya kerana unta itu bergerak dengan perintah Allah. Unta baginda terus bergerak sehinggalah sampai ke suatu tempat yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Rasulullah SAW berhenti di situ dan memilih tempat itu untuk didirikan masjid.
Penduduk Madinah menjemput Rasulullah SAW untuk tinggal di rumah mereka. Namun, Rasulullah SAW memilih untuk tinggal bersama Bani Najjar kerana mempunyai talian persaudaraan. Maka baginda bertanya, rumah Bani Najjar manakah yang paling hampir? Maka Abu Ayyub Al-Ansari berkata, rumahku. Maka Rasulullah SAW pun bermalam di rumah beliau. Beliau tinggal di situ sekitar 6 bulan. Madinah adalah tempat yang baru bagi para sahabat dan terpaksa menyesuaikan diri. Tidak hairanlah para sahabat ketika itu merasa rindu pada Mekah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apabila pergi melawat bapanya Abu Bakar dan Bilal dan ditanya kabar akan keadaan mereka, mereka tidak menjawab dan hanya bersyair. Ada yang demam di kalangan mereka. Apabila dikabarkan kepada baginda, baginda telah berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kecintaan terhadap Madinah kepada kami seperti mana kecintaan kami kepada Mekah, bahkan lebih lagi. Jadikanlah ianya tempat yang sihat, berkatilah penduduknya dan pindahkanlah demam yang ada ke Juffah. Berkat dari doa inilah sehingga hari ini setiap Muslim yang menziarahi kota Madinah akan merasakan sesuatu yang istimewa dan perasaan cinta terhadap kota Madinah.